satu. Tuan-tuan dan puan-puan, sememangnya amanah adalah sesuatu yang sangat besar. Konsep dan kepentingan amanah serta kewajipan memeliharanya ditekankan dalam banyak ayat Al-Quran, antaranya surah An-Nisa, surah Al-Mu'minin, surah An-Anfal. Jadi tidak pelik jika satu perkara yang sering menjadi fokus besar kerajaan Madani, kerajaan sedia ada, adalah kesungguhan dan keseriusan kerajaan untuk mengangkat sistem kerja dan tadbir urus yang telus dan kemestian menjaga amanah dan juga tanggungjawab. Kita percaya penambahbaikan berterusan dalam tata kelola jentera pentadbiran akan membawa kepada pembentukan sebuah kerajaan yang bukan sahaja diyakini tetapi mampan dan berdaya saing. Selari dengan harapan Yang Amat Berhormat dan Menteri yang sangat menitik beratkan soal tadbir urus dan tata kelola yang baik ini, maka kita di Kementerian Pertahanan menyahut seruan tersebut dengan menegaskan bahawa integriti adalah satu nilai baik yang tidak akan dikompromikan sama sekali. Cuma walaupun ia adalah nilai yang baik, ia tetap mempunyai cabaran yang tersendiri. Dan sama seperti apa-apa nilai baik yang lain, integriti tidak akan hadir dan menjadi budaya dengan sendiri. Ia mesti disemai secara konsisten. Ia mesti dijadikan amalan di semua peringkat. Paling penting, ia mesti disokong dengan satu ekosistem atau persekitaran yang baik. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila bercakap tentang persekitaran yang baik, ada beberapa perkara yang ingin dan perlu kita fokuskan. Pertama, kita memerlukan sistem kerja, prosedur dan garis panduan yang jelas, kukuh dan tidak menyusahkan. Masalah integriti akan mula menyelinap masuk apabila wujud kerenah birokrasi yang menyusahkan semua orang, baik kepada kita di dalam kementerian maupun menyusahkan masyarakat yang ada di luar sana. Isu-isu korupsi atau cubaan untuk memintas atau beat the system kebanyakan bermula akibat prosedur yang menyusahkan. Ini tidak bermaksud kita mesti mengambil mudah semua perkara. Mengambil mudah dan memudahkan urusan adalah dua perkara yang berbeza. Yang saya tekankan dalam menjalankan tugas kita dan dalam berurusan dengan masyarakat, kita mesti mempunyai sistem, prosedur dan cara kerja yang jelas dan membantu menyelesaikan sesuatu urusan itu dengan produktif dan berkesan. Selaras dengan komitmen ke arah meningkatkan penyampaian khidmatan awam tersebut, maka satu jawatankuasa pemantauan penambahbaikan penyampaian khidmatan peringkat Kementerian Pertahanan juga telah ditubuhkan pada 23 Ogos yang lepas. Penubuhan jawatankuasa ini adalah selari dengan amanat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam Majlis Amanat Perdana Perkhidmatan Awam yang menekankan bahawa proses kerja sedia ada perlu ditambah baik bagi memastikan penyampaian perkhidmatan awam adalah menepati kehendak pelanggan.
Saya suka untuk kongsikan kepada Yang Bahagia Tan Sri, Ketua Pesuruhjaya SPRM dan semua yang hadir, bahawa Kementerian Pertahanan komited untuk menyemak dan membuat segala pembaharuan yang bersesuaian bagi memastikan sistem kerja kita tidak lapuk, tidak membuang masa atau membazirkan sumber. Kita akan berusaha mewujudkan satu ekosistem dan persekitaran yang menyuburkan integriti, yang sifatnya anti korupsi, anti culas dan anti khianat. Hadirin yang saya hormati, kedua, saya percaya kecanggihan teknologi mesti dimanfaatkan dalam membudayakan integriti. Perkembangan teknologi dan inovasi terkini mesti diberikan perhatian. Selain sistem dalam talian, otomasi dan pelbagai kelebihan perkomputeran serta reformasi digital, kita mesti mula menggunakan kelebihan yang ditawarkan oleh teknologi terbaru seperti Big Data Analytics dan kecerdasan buatan. Kesemua itu membolehkan kita menganalisis trend, memantau prestasi dan mengesan ketirisan dengan lebih baik, cepat dan berkesan. Keutuhan prosedur dan amalan kerja yang dibangunkan dengan sokongan teknologi dan pendigitalan akan menutup banyak ruang ketirisan serta cubaan-cubaan yang tidak telus. Namun, saya juga percaya untuk melengkapkan ekosistem dan budaya kerja kita di kementerian ini dengan semua teknologi terkini, sudah pasti ia memerlukan masa dan juga kos yang mesti dirancang secara berperingkat dan strategi. Walau apa pun, saya memberi jaminan bahawa Kementerian Pertahanan akan mencari jalan untuk melabur dan membangunkan keupayaan teknologi dan pendigitalan dengan serius serta terancang. Kita akan memastikan segala prosedur, budaya kerja serta pelaksanaan tanggungjawab dan mandat oleh warga kementerian ini akan bersifat moden, kalis ketirisan serta mengangkat produktiviti sebagai tujuan yang dipegang oleh semua. Ketiga, sekalipun mempunyai prosedur yang utuh, teknologi yang canggih, kesedaran yang mendalam tentang tanggungjawab dan amanah mesti sentiasa disemai dan diperkukuh dalam kalangan kita. Kerana akhirnya, integriti itu adalah tentang sikap dan sifat manusia. Jadi, kita mesti membangunkan keutuhan dan nilai integriti dalam diri setiap warga kita. Seperti yang kita tahu, ketiadaan integriti selalunya didorong oleh keinginan mendapat lebih daripada yang selayaknya. Ia didorong ketamakan dan ketiadaan pemahaman yang betul tentang kuasa dan amanah. Ia didorong oleh kemahuan pada kesenangan dan keselesaan tanpa menghiraukan tentang kesan buruk yang akan diterima oleh organisasi. Apatah lagi dalam konteks pertahanan, integriti adalah sesuatu yang tidak boleh dikompromikan. Banyak peristiwa yang dirakam oleh sejarah menunjukkan betapa biar sekuat dan sekukuh mana pun sesebuah tamadun atau ketumbukan ketenteraan, ketirisan, pecah amanah dan masalah integriti akan meruntuhkannya. Yang sering dilupakan oleh banyak pihak, apabila pertahanan runtuh, negara akan runtuh. Dan apabila negara runtuh, tiada keselesaan dan kesenangan untuk sesiapa pun. Kita mesti sedar, amanah yang dikhianati
tanggungjawab yang diabaikan dan sistem kerja yang terpalit dengan pelbagai keculasan akan hanya merugikan semua pihak. Bertitik tolak dari kesedaran tersebut, pelbagai aktiviti kesedaran, pencegahan dan program turun padam akan terus diperkasakan di kementerian ini. Malah untuk tahun 2025, saya berharap sesi pengukuhan nilai integriti dalam warga Kementerian Pertahanan dan ATM akan digerakkan dengan lebih berkesan dan juga menyeluruh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Menteri, Yang Berbahagia Ketua